Kemudian, dia nak hitung bilangan kalkulator. Okey. Sekarang kita guna macam konsep nisbah, kita guna pecahan. Peratus. Peratus pensel warna adalah 30. Peratus kalkulator adalah 20. Okey, jadi kamu tengok 30 nak jadikan 150, kena darab dengan berapa, Imra? Kamu boleh buat kat tepi 150 bahagi dengan 30. Okey, darab 5. Okey, darab dengan 5. Maksudnya 30 darab 5 dapat 150. Jadi kalau kalkulator ni pun 20 darab dengan 5 juga. Dapat 100. Okey. Boleh tak? Zarif. Siapa lagi ada ni? Okey, itu saja. Zarif, Dayan faham? Okey, kita tengok. Okey. Kita tengok yang nombor seterusnya, nombor 7. Nombor 7. 7 dah, nombor 9. Okey, piktograf. Dayan, tolong bacakan soalan ni, Dayan. Dayan minta bacakan soalan nombor 9. Boleh? Dayan tak ada ke Dayan dah keluar ke? Dayan? Okay, tak apalah. Zarif, tolong bacakan. Zarif. Zarif ada ke tu? Cikgu tak dengar. Imra? Imra Irdina. Boleh tolong bacakan soalan nombor 9. Piktograf menunjukkan bilangan set hadiah yang dibeli oleh sekumpulan pelanggan. Okey. Okey, terima kasih. Okey, itu saja. Okey. So, dia kata piktograf menunjukkan bilangan set hadiah yang dibeli oleh sekumpulan pelanggan. Okey. Lepas tu orang nampak kat sini ada bentuk senyum kan? Smiley lah. Maksudnya, kat sini tengok dia tulis sini. Satu smiley ni mewakili satu orang pelanggan. Okey, bermaksud sini ada 4 ni satu. Jadi ada 4 orang beli hadiah dengan nilai RM10. Okey. Lepas tu untuk yang nilai RM20 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. 7 lah. Cikgu tulis 7 je. Okey. Untuk yang 50 ada 5 orang. Number of gift set bought by a group of customer. Okey. Yang 100 ada 2 orang pelanggan. Okey. Kenapa cikgu cakap sini 2 orang? Sebab dia kata satu senyum mewakili 1 orang pelanggan. Jadi kalau sini ada 2 senyum, 2 orang. 5 senyum, 5 orang. Sini 7 senyum, jadi 7 orang. Okey, macam tu ke? Kejap cikgu tulis elok sikit 5 tu. Okey. Cari nilai bagi mod. Okey, nilai bagi mod bermaksud kita tengok yang mana satu yang paling tinggi. Kumpulan yang mana? Kumpulan yang mana dia punya bilangan paling tinggi. Ini kumpulan 10, bilangan dia 4. Kumpulan 20, bilangan dia 7.
Kumpulan 50, bilangan dia 5. Kumpulan 100, bilangan dia 2. Okey, jadi paling tinggi adalah 7. Jadi dia punya mod adalah RM20. Bermaksud, kumpulan RM20 ada bilangan paling tinggi. Okey, cikgu ulang. Kumpulan RM20 ada bilangan paling tinggi. Okey. Okey. Seterusnya, nombor 2. Cari nilai bagi median. Okey, yang ni kamu ingat tak kita akan susun dan cari di tengah-tengah. Kan? Okey, so kita buat yang 10 ada 4. 4 orang kan? So kita buat 10, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, dah ada yang bagi jawapan. Terima kasih. Okey, tengok dulu. Okey, betul tu. Okey, yang kedua, kumpulan 20 ada 7. Okey. Cikgu letaklah 27 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kumpulan 50 ada 5. 5 orang. So tulis 5 kali 50 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, seterusnya 100 ada 2. Okey, tulis 1, 2. Okey, kemudian kamu tengok. Okey, berapa semua sekali ni? Sekejap cikgu tambah semua sekali. 11, 18. Okey, sekarang ni kita ada semua sekali ada 18 nombor. Ataupun 18 nilai lah. Kan? Okey. Kita nak cari tengah-tengah. 18 bahagi 2 dapat 9. Jadi kamu kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Dekat sini. Jadi kalau aku nampak sini 20 lah. Tengah-tengah antara sini. 20. Okey, bagus. Syafiqah, Imra, terima kasih. Jadi jawapan dia adalah RM20. Okey. Kita ambil yang tengah-tengah. Kita ada 18 nombor. Cikgu bahagi 2. Maksudnya 9 lah tengah-tengah dia. So cikgu kira. Okey, dapat dekat tengah-tengah sini. Kat sini tengah-tengah dia. Jadi 20. Okey. Okey, nombor 3. Cari nilai bagi julat. Okey, jadi julat. Hari tu cikgu ada bagi tahu julat adalah nilai terbesar tolak nilai terkecil. Okey, ini bilangan. Kan, ini bilangan orang. Ini nilai. Okey, jadi nilai paling besar adalah 100. Nilai paling kecil adalah 10. Jadi dia punya julat adalah RM90. Okey. Okey, terima kasih. Okey, siapa dah ada orang bagi jawapan ni ke cikgu ni? Syafiqah, Imra. Okey, Damia pun ada bagi tadi. Okey. Nombor 4. Cari nilai bagi min. Okey, cari nilai bagi min. Kita akan tambah semua dan bahagi kan? Okey, jadi sekarang cuba kamu... Ini kamu dah buat. Cikgu bagi masa kamu 2 minit. Untuk siapa yang belum buat. Siapa yang dah buat, betul bagi jawapan ke cikgu. 2 minit.
Okey. Dah ada, yang lain? Okey. Kalau tadi, kalau yang tadi kita buat soalan tadi kan? Mana ya? Okey, yang ini ada 5 nombor. Ada 5 nombor kan? Tambah 5 bahagi 5. Okey. Sama juga dengan yang ni. Okey. Kita tambah semua ni. Tambah 10, 10, 10, 10. Bahagi dengan 18. Ataupun kamu boleh buat macam ni lah. Kamu dah darjah 6 kan? Okey, kamu boleh buat macam ni. 10 ada 4. Jadi, 10 darab 4 tambah 20 darab 7 tambah 50 darab 5 tambah 100 darab 2. Okey. Jadi yang pertama ni 10 darab 4, 40. Ini 20 darab dengan 7, 140. Yang kini 50 darab dengan 5, 250. Kemudian 100 darab 2. Dapat 200. Okey. Jadi kamu totalkanlah. Totalkan dan kamu akan dapat 630. Ini baru jumlah. Kita nak min purata. Jadi 630 bahagi dengan, ada berapa tadi? Ada 18 kan tadi kan? Ada 18. Bagi 18. Dapatlah 35. Jadi min dia RM 35. Okey, yang ni boleh tak? Syafiqah faham tak yang ni Syafiqah? Dengan Damia? Faham cikgu, Syafiqah tersilap. Syafiqah ingatkan bagi dengan 4. Okey. Sekarang dah faham Dah. Okey. Damia okey? Okey. Mai boleh? Okey, good. Itu homework yang kita buat hari itulah. So, itu cikgu dah bincangkan. Okey. So, cikgu nak masuk sikit lagi soalan last kot. Sekejap, ini, okey, cikgu nak try nombor 8. Okey. Nombor 8. Boleh Syafiqah bacakan soalan tak nombor 8 ni? Boleh. Raja Okey. menunjukkan 5 keping kad nombor. Satu daripada kad nombor itu telah ditutup. Min Okey. bagi 5 nombor itu ialah 58. Apakah nombor yang telah ditutup? Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, dia kata Raja menunjukkan 5 keping kad nombor. Satu daripada kad telah ditutup. Okey, satu tak nampak kan dia tutup. Lepas tu dia kata min bagi 5 nombor adalah 58. Apakah nombor yang telah ditutup? Jadi kalau kamu ingat, cara kita nak kira min, pertama kita tambah semua sekali. Kan? Kedua, kita bahagi dengan bilangan dia. Bilangan nombor lah. Ada berapa nombor situ? Ada 5 bahagi 5. Okey, so yang ni dia terbalik. Dia bagi min pula. Jadi kita cari dulu jumlah nombor kat sini berapa. Jumlah semua sekali. Jadi 58 darab 5. Kamu akan dapat apa? 290. Okey. Maksudnya kat sini, jumlah semua nombor adalah 290. Okey. Jumlah kesemua nombor. Okey. Lepas tu, kita nak kira yang ini. Kita tolak sajalah. 290 tolak 72, tolak 48, tolak 55, tolak 80. Dan kamu akan dapatlah yang bertutup tu lah. Jadi kamu akan dapat jawapan dia 35.
Okey. Okey, kita tengok lagi satu contoh yang lebih kurang macam ni. Jap. Okey, jadi dia kata purata. Purata markah bahasa Inggeris. Okey, ni purata. Bagi Rani, Mas, Zaid, Wan dan Farah adalah 75. Okey. Hasil tambah markah bagi Farah dan Mas ialah 90. Farah tambah Mas adalah 90. Cari purata markah bagi Rani, Zaid dan Wan. Okey. Dia bagi purata 75. Purata ni maksudnya untuk satu orang lah kan? Jadi kalau kita nak kira jumlah markah untuk 5 orang, untuk semualah, Ma, Zaid, Wan dan Farah, kita kena buat 75 darab dengan 5. Okey, cuba kita dapat apa? Dapat apa? Kalau cikgu punya tulisan lambat, dia keluar lambat, delay, bagi tahu cikgu nak restart OneNote cikgu balik. Okey, 375. Okey, jadi dia bagi purata 75. Purata untuk seorang lah. Jadi kalau untuk 5 orang, sebab ada 5 kat sini kan? Keempat. 5. Rani, Mas, Zaid, Wan dan Farah. 5 orang. Jadi kalau untuk 5 orang, darab 5 lah. So untuk 5 orang, 375. Okey, lepas tu dia kata hasil tambah Farah dan Mas adalah 90. Okey, jadi kita tolak. Okey, tolak jadi 375 tolak 90 dan kamu akan dapat 285. Okey, ini adalah hasil tambah untuk kecuali yang 2 orang ni. Maksudnya Rani, Zaid, Wan. Okey, 3 orang lah. Ini 2 orang, Farah dan Mas. Ini baki. Okey, dia kata cari purata markah bagi Rani, Zaid dan Wan. Ini jumlah bagi Rani, Zaid dan Wan. Jadi kalau purata 286 bahagi dengan 3. Okey. Jadi kamu akan dapat jawapannya berapa? 95. Okey, ini purata untuk 3 orang ni. Sebab tu kita bahagi dengan 3. Okey. Ada masalah tak yang nombor 10 ni? Zarif faham tak Zarif nombor 10? Zarif? Zarif ni ada ke Zarif? Dina? Dayan okey? Kalau malu nak cakap boleh type tak apa, tak ada masalah. Syafiqah boleh faham? Boleh. Okey, Imrah? Okey. Okey. Jadi, okey, itu tajuk untuk inilah. Jap. Okey, cikgu nak masuk ke boleh jadian. Okey, jadi ke boleh jadian. Kita masuk ke boleh jadian. Okey. Jap. Okey, ke boleh jadian ni apa sebenarnya? Maksudnya kita nak tahu apakah kemungkinan sesuatu peristiwa tu berlaku. Okey, jadi secara amlah
kita ada 5 secara paling asas kita ada 2. Mungkin berlaku, tak mungkin berlaku. Okey. Okey, contoh untuk mungkin berlaku. Okey, contoh kat ayat pertama kat sini. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Okey. Kita belajar sains, kita tahu matahari yang mengelilingi bumi kan? Matahari yang mengelilingi bumi. Terbalik pula dah. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Okey, mungkin berlaku. Minta maaf, cikgu pening sikit. Okey. Maksudnya tak mungkinlah terbalik kan? Betul tak? Contoh cikgu kata lagi, cikgu kata, apa cikgu kata, kalau cikgu kata hujan di Malaysia, mungkin tak? Mungkinlah, mungkin berlaku. Tak, maknanya tidaklah pasti, tapi mungkin berlaku kan? Okey. Lagi, apa lagi yang mungkin berlaku? Kalau cikgu kata hari ni mungkin hujan lebat. Mungkin berlaku tapi belum pasti. Hari ni mungkin ribut petir. Mungkin berlaku tapi belum pasti kan? Okey. Lagi yang tidak mungkin kalau cikgu kata matahari bergerak mengelilingi bumi kan? Okey. Kemudian cikgu kata seminggu ada 8 hari. Kita tahu seminggu ada 7 hari. Tak mungkin seminggu ada 8 hari. Okey. Lagi cikgu cakap sehari ada 25 jam. Mungkin ke tak mungkin? Tak mungkinlah. Kita tahu satu hari ada 24 jam. Sekejap cikgu buka cikgu punya slide. Okey, kebolehjadian. Okey. Jadi cikgu cakap kebolehjadian adalah kita nak tahu kemungkinan sesuatu perkara tu berlaku. Okey, jadi basically kita ada 2 lah tadi cikgu dah cakap. Mungkin berlaku dengan tidak mungkin berlaku. Ini secara paling asas. Okey. Jadi soalan pertama. Okey. Mendapat nombor 5 apabila membaling dadu. Okey, mungkin ke tidak mungkin? Mungkinlah. Ya, sebab kita tahu dadu ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau tanya, nyatakan sama ada mungkin atau tidak mungkin. Ini mungkinlah, mungkin berlaku. Okey, besarkan sikit. Mungkin berlaku. Okey. Okey lagi. Cikgu kena restart warna. Warna cikgu suka stop. Okey dah. Okey, cikgu dah restart. Okey, seterusnya. Matahari terbit daripada barat. Okey, matahari terbit daripada mana? Timur. Okey, daripada timur kan? Matahari terbit daripada timur. Jadi kalau dia kata terbit daripada barat, tidak mungkinlah. Tidak mungkin berlaku. Okay, walaupun kita belajar agama Islam, kita belajar kalau matahari terbit daripada barat tu nak kiamat kan? Tapi secara general, secara umum, kita pegang terbit daripada timur lah. So kalau barat tu tidak mungkin berlaku lah. Okey. Okey, satu hari ada 25 jam. Okey, ini mungkin ke tidak mungkin? Tidak mungkin. Okey, tidak mungkin berlaku. Sebab kita tahu sehari hanya ada 24 jam. Jadi tulis tidak mungkin berlaku. Okey. Ada ke kedai mamak 25 jam? Tak adalah. Okey. Seterusnya, kapal terbang mendarat di tempat letak kereta. Tidak mungkin berlaku.
Okey, sebab kapal terbang mesti mendarat di lapangan terbang, kan? Kalau mendarat dekat tempat letak kereta, kecoh nanti, viral. Okey, jadi tidak mungkin berlaku. Viral, lepas tu membahayakan orang-orang dekat tempat parking kereta tu. Okey. Lagi, okey. Itu 2 yang paling asas lah. Okey, kita ada lagi 5. Okey, 5. Okey, jap kita tengok. Okey. Kita ada lagi, sorry. Okey, ada 5. Yang lain iaitu kita ada pasti. Okey, pasti ni maksudnya bila sesuatu tu kita yakin akan berlaku. Pasti, mesti berlaku, confirm. Okey. Lepas tu kita ada mustahil. Mustahil ni tidak mungkin berlaku lah. Maknanya tak akan berlaku lah, mustahil. Okey. Lagi kita ada sama kemungkinan. Sama kemungkinan ni, bila kita ada 2 benda yang sama. Contohnya macam duit shilling kan. Kita balikkan, kamu hanya akan dapat kepala ataupun ekor je. Jadi bila ada 2 je kemungkinan, 2 je pilihan, itu sama kemungkinan. Okey. Ataupun jantina. Jantina. Lelaki dengan perempuan je, itu sama kemungkinan. Okey. Kecil kemungkinan dan besar kemungkinan. Okey. So ini yang lain-lain lah. Kita tengok balik, kita cikgu punya slide. Cikgu ada apa tadi? Cikgu ada mustahil. Mustahil pasti. Okey. Cikgu ada besar kemungkinan. Okey. Cikgu ada kecil kemungkinan. Dan cikgu ada sama kemungkinan. Tengok soalan lepas ni. Okey. Okey, ni gambar, kamu tahu kan semua ni gambar apa ni? Ni gambar jam. Ini Dr. Strange nama dia. Okey. Maksudnya kat sini dia nak cakap dia cuba untuk memutar masa lah. Cuba untuk kembalikan masa. Okey. So cikgu nak kita nyatakan antara 5 tu yang mana satu. Okey, masa berlalu tidak akan kembali. Okey, betul lah. Pasti. Okey, kita yakin, kita tahu masa berlalu tidak akan kembali. Walaupun dalam cerita-cerita ada yang boleh, tapi itu semuanya cerita rekaan. Jadi kita pasti. Okey. Okey, kembali ke masa lalu. Okey. Mustahil. Okey, bagus. Mustahil. Tak mungkin. Mustahil kita nak balik ke masa lalu. Tak mungkinlah kamu, Dayan, Imra semua nak balik nak jadi bayi semula, baby semula. Tak boleh. Okey. Mendapat ekor jika melambung duit shilling. Sama kemungkinan. Okey, sebab apa dia sama kemungkinan? Sebab dia hanya ada kepala ekor. Shilling hanya ada atas, bawah ataupun kita panggil kepala ekor lah. Jadi kalau dia kata mendapat ekor, untuk duit shilling sama kemungkinan. Okey, kalau dia kata mendapat kepala pun sama juga. Sama kemungkinan. Okey? Okey. Kedengaran guruh, hujan akan turun. Besar kemungkinan. Kedengaran guruh, hujan akan turun. Kalau selalunya, kalau ada guruh, hujan akan turunlah selalunya. Tapi tak semestinya kan. Kadang-kadang tak turun. Tapi selalunya. Jadi ini kita sebut sebagai besar kemungkinan. Okay. Kenapa dia bukan kecil kemungkinan? Sebab selalunya kalau guruh, hujan. Cuma belum pasti. Jadi besar kemungkinan lah. Okay. Okay. Ada tangga dengan lift. Siti menaiki tangga ke rumah pangsanya di tingkat 9.
Kecil Yang ni apa je? kemungkinan. Okey, kecil kemungkinan. Okey. Okey, yang ni secara logik lah. Kalau kamu pun, kalau rumah kamu tingkat atas kan, ada tangga dengan lift, kamu mestilah akan naik lift kan? Kamu mestilah nak naik lift. Penat kan naik tangga kan? Tetapi kamu hanya akan naik tangga kalau mungkin kamu punya lift rosak. Jadi maksudnya kecil lah kemungkinannya. Okey. Maksudnya kalau kamu boleh memilih, kamu mesti akan pilih naik lift. Kalau rosak baru naik tangga. Okey? Okey, cikgu menaiki kereta ke sekolah. Apakah kebolehjadian kereta itu mempunyai 4 tayar? Pasti. Okey, kita ada 2 gambar kereta kat sini. Satu kereta Azia. Dan satu lagi kereta sorong panggil ni. Kereta sorong kan? Okey. Ataupun kita tolaklah. Okey, jadi tak mungkinlah dia naik kereta ini ke sekolah. Tak mungkin Cikgu Siti, tak mungkin cikgu naik kereta ini ke sekolah kan? Ini tak mungkinlah, bukan yang ni. Jadi kita tahu dia mesti naik kereta ni. Dan kereta ni mesti ada 4 tayar, jadi pasti. Okey. Tumbuhan hijau boleh hidup tanpa air. Mustahil. Okey, kita belajar sains, tumbuhan hijau, pokok perlukan air kan untuk hidup. Okey, jadi mustahil lah. Okey. Okey, jadi itu beberapa contoh. Kita tengok lagi. Okey. Okey, nyatakan mungkin berlaku atau tidak mungkin. Contoh soalan lah, kalau dalam exam contoh soalan dia. Nyatakan mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku pada peristiwa di bawah. Okey, hujan turun pada waktu pagi. Mungkin berlaku. Mungkin. Maksudnya dia boleh jadi tapi belum tentu kan. Jadi mungkinlah. Okey. Segi 4 tepat ada sudut cakah. Okey, kamu ingat tak belajar sudut cakah sebelum ni? Kalau sudut tirus tu kurang daripada 90. Dia macam ni lah. Kurang daripada 90. Kalau sudut cakah, dia lebih daripada 90. Okey, maksudnya dia mungkin macam ni lah. Ni sudut cakah. Lebih 90. Jadi kalau segi 4 tepat bentuk dia macam ni lah kan? Okey, semuanya adalah 90. Betul tak? 90, 90, 90. Jadi ni adalah tidak mungkin lah. Tidak mungkin berlaku. Ni mungkin berlaku. Tidak mungkin berlaku. Okey, terdapat 25 jam dalam masa 1 hari. Tidak mungkin berlaku. Okey. Okey, nombor 4. Batu terapung di permukaan air. Batu, kamu pernah tak baling batu ke dalam sungai ataupun laut ataupun air? Dia tenggelam kan? Jadi kalau terapung tu tidak mungkin berlaku lah. Nanti kamu cuba baling. Jadi kalau kamu ada pergi sungai, kamu cuba baling batu. Batu tu dia jadi apa? Tenggelam ke terapung? Okey. Nombor ganjil boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini tidak mungkin berlaku jugalah. Sebab kita tahu hanya nombor genap yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Kalau nombor ganjil, contoh nombor 5. Nak bahagi 2 boleh. Tapi 2 darab 2, 4. Ada baki 1. Okey, kalau nombor genap, 8 bahagi 2, dapat 4. Kita ada baki. Jadi nombor genap je boleh bahagi tepat dengan 2. Okey, jadi yang ni jawapan dia adalah tidak mungkin berlaku.
Okey. Nombor 6. Singa hidup di darat. Ini kita tahulah singa dia boleh masuk dalam air walaupun dia mungkin tak menyelam, tak berenang-renang macam ikan ke kan? Okey. Tak hidup di dalam air macam buaya tapi dia boleh masuk. Okey. Ini hidup di darat. Okey, memang kita tahu hidup di darat so mungkin berlakulah. Okey, nombor yang didarab dengan kosong ialah bukan kosong. Okey, kamu kena ingat sampai bila-bila kamu kena ingat apa-apa nombor darab kosong akan dapat kosong balik. Maksudnya 1 darab kosong dapat kosong. 2 darab kosong dapat kosong. 3 darab kosong dapat kosong. 1000 darab kosong dapat kosong. Semua nombor darab kosong akan dapat kosong balik. Jadi ini dia kata nombor darab dengan kosong bukan kosong. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin, okay? Sebab darab dengan kosong mesti dapat kosong balik. Okey. Pokok tidak memerlukan matahari untuk hidup. Okay, pokok dia perlukan air, dia perlukan matahari kan. Dia mesti perlukan matahari dengan air. Jadi, tidak mungkin. Okay. Salji akan turun di Malaysia. Kalau kita belajar cuaca, sains, kita ada musim salji, musim bunga semua kan. Jadi, tidak mungkinlah. Tidak mungkin. Okay. Okey, nombor 10. Rumus ialah panjang darab panjang. Rumus luas adalah panjang darab panjang. Okey, rumus luas apa? Panjang darab lebar. Okey. Okay, bagus Imra. Dia sentiasa bagi bagi jawapan dekat saya. Okey, tak apa. Terima kasih Imra. Teruskan. Okey, panjang darab lebar. Okey, jadi kalau dia kata panjang darab panjang, tidak mungkinlah. Jadi ini kalau dia tanya, nyatakan mungkin ataupun tidak mungkin. Jadi kamu isi apa yang dia cakap je lah. Mungkin ke tidak mungkin. Okey. Kalau dia kata kat sini, nyatakan kebolehjadian setiap peristiwa. Okey, dia bagi 5 kat sini. Dan dia suruh nyatakan. So kamu kena pilih daripada 5 ni sajalah. Okey. Gula memberi rasa masin. Okey, kamu tahu kalau kita bubur gula, dia akan rasa manis kan? Okey, jadi ini adalah mustahil. Okey, bagus Syafika. Terima kasih. Okey. Nombor 2, diperoleh apabila membaling dadu. Dadu dibaling. Okey. Dadu kita ada, okey, besar kemungkinan ke? Kecil ke? Sama. Kalau sama, dia ada 2 je kan? Macam jantina lelaki perempuan, kepala ekor shilling. So, bukan samalah. Okey. Kalau besar, macam hujan tadi tu. Okey, yang ni kecil kemungkinan sebab nombor 2 ada 1 je. Nombor lain ada banyak lagi nombor lain. Ada 1, 3, 4, 5, 6. Kan? Ini ada 1 je. Dan ada lagi banyak. Jadi jawapan dia adalah kecil kemungkinan. Okey. Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Okey. Ini. Hafiz berpeluh selepas 10 minit. Okey, dia cakap tak berpeluh sebab apa? Dia tak cakap berpeluh sebab apa. Dia tak kata apa berpeluh sebab berlari ke, berjoging ke, bersenam ke. Dia cuma kata berpeluh. Okey. Selalunya kalau kita duduk je kan, duduk je ataupun kita baca buku, kita baring, tengok TV. Kita tak berpeluh pun kan, kita biasa je tak berpeluh pun sebab kita tak panas. Jadi kecil kemungkinan sebab
Dia tak cakap pun buat aktiviti apa-apa. Okay, melainkan kalau dia kata, Hafiz berpeluh selepas 10 minit berjoging. Itu besar kemungkinan. Hafiz berpeluh selepas 10 minit bersenam. Itu besar kemungkinan. Ataupun selepas 10 minit berlari. Itu besar kemungkinan lah. Sebab dia mungkin memang kita mungkin berpeluh lah kalau kita dah berlari semua kan. Okey. Okey, kemudian nombor 4. Ikan hidup di dalam air. Pasti. Okey, bagus. Nombor 5. Nombor 5, bilangan murid di sebuah kelas adalah nombor ganjil. Yang ni apa nombor 5? Kamu boleh check okey, boleh check. Kita hanya ada 2 nombor. Kita ada nombor genap, nombor ganjil. Ada 2 je kemungkinan, genap atau ganjil. Jadi, yes, sama kemungkinan. Okey. Kereta bergerak lebih laju daripada basikal. Kita tahu selalunya kereta lebih laju lah kan. Jadi besar kemungkinan lah. Motor, kalau laju-laju sangat, dia boleh melayang. Dia boleh tak stabil lah motor. Jadi kereta bergerak lebih laju. Besar kemungkinan. Okey. Nina memegang raket badminton dengan tangan kiri. Yang ni Besar sama. kemungkinan. Okey, tangan kita ada 2 je, kanan kiri. Nina, kita ada 2 tangan je, kanan dengan kiri. Jadi sama ada kanan atau sama ada kiri. Kalau 2 je kemungkinan dia, sama kemungkinan. Kalau 2 je, sama kemungkinan. Okey? Okey. Bulan Ogos ada 32 hari. Okey, mustahil. Tak mungkinlah kita tahu bulan Ogos hanya ada 31. Tak ada bulan yang sampai 32. Paling banyak pun 31 kan? Jadi mustahil. Nombor 9. Okey, segitiga mempunyai 5 sisi. Mustahil lah sebab segitiga dia mesti ada 3 sisi. Segi 4, 4 sisi. Segi 5, 5 sisi. Jadi ni mustahil. Okey. Gempa bumi berlaku di Malaysia. Okey, setakat ni kalau kita belajar, Malaysia ni kedudukan dia di tempat yang kata apa stabil. Jadi dia boleh berlaku cuma kecil kemungkinan. Dia macam jarang lah, jarang dan sikit-sikit je. Susah nak berlaku. Jadi kecil kemungkinan. Okey. Kalau macam dekat Indonesia tu banyak gempa bumi kan, tu you tahu, itu banyak gempa bumi, besar kemungkinan lah. Okey. Okey, yang ni boleh faham kan? Okey, tengok. Okey, kita tengok yang ini. Okay, cuba kamu jawab sekejap. Jawab yang nombor 1 dengan nombor 2. Okey, jawab. Fikir sekejap, jawab. Bagi jawapan kat cikgu dekat chat, ruang chat semua. 1 dengan 2. Latihan 12.03.
Okey, dah ke? Selesaikan soalan yang berikut. Kamu isi antara yang 5 tu. Cikgu lupa nak cakap. Pasti, mustahil, sama, kecil, besar. Okey, lagi. Lagi. Dayan, Zarif, Dina, Imra. Okey. Okey. Nombor 1. Jessica memasukkan beberapa ketul air ke segelas air. Air telah mencair yang tekan kebolehjadian peristiwa. Okey. Okey, jawapan dia. Okey, cuba kalau kamu masukkan ais dalam air. Apa akan jadi kalau masukkan air dalam air, Syafiqah? Air. Cair. Kamu selalu kan macam beli air kedai ke, ada ais, dia mesti cair, wajib cair punya. Kalau bukan cair tu dia bukan air itu batu kalau tak cair. Okey. Jadi kalau kita tahu dia wajib cair, mesti cair, itu pastilah maksudnya. Pasti. Kita tahu dia mesti cair punya ni. Tak mungkin tak cair kan? Okey. Nombor 2. Di sebuah pejabat, okey, ada 80 orang pekerja. 40 daripada mereka adalah perempuan. Okey, maksudnya dekat sini 80 orang pekerja. Perempuan ada 40. Okey. Jadi bermaksud lelaki ada 40 jugalah. 40, 80 kan? Okey. Seorang pekerja lelaki dipilih untuk mengendalikan mesyuarat. Nyatakan kebolehjadian peristiwa itu. Okey, yang ni cikgu tengok ramai yang betul. Semua betul, bagus. Okey. Jawapan dia sama kemungkinan. Sebab apa? Tengok, bilangan perempuan dengan lelaki adalah sama. Okey, kalau bilangan dia sama, maksudnya sama kemungkinan lah. Okey, tapi kalau dia kata perempuan hanya ada 3 orang, lelaki ada 20 orang. Okey, jadi kebolehjadian lelaki dipilih besar kemungkinan. Kebolehjadian perempuan dipilih kecil kemungkinan. Okey, macam itulah. Okey. Okey, cuba tengok nombor 3. Raja menunjukkan satu susunan bentuk yang mengikut pola. Raiha mengatakan bahawa bentuk yang seterusnya ialah segi 4 tepat. Nyatakan kebolehjadian peristiwa itu. Okey, yang ni apa? Mustahil. Okey, cuba kau tengok gambar dia. Nampak tak dia berselang-seli?
Segi 4, segi 3. Segi 4, segi 3. Segi 4, sini pun segi 3. Okey. Mengatakan bahawa bentuk yang seterusnya ialah segi 4 tepat. Jadi, maksudnya mustahil lah. Betul, mustahil. Sebab kita dah nampak dah, dia ada pola. Pola dia adalah berselang-seli. Okey, bagus. Okey, lagi. Ini tak habis lah soalan dia nombor 6, tak apalah. Okey, nombor 8. 11 ialah nombor genap. Nyatakan kebolehjadian peristiwa tersebut. Mustahil. Mustahil sebab 11 adalah nombor ganjil. Okey. Lagi. Tak payah. Okey, yang ini. Raja menunjukkan beberapa biji bola hitam dan putih di dalam kotak. Okey, awak nampak ada 2 biji bola hitam dan sebiji, 2 hitam dan 4 biji putih. Apakah kebolehjadian Alif mengeluarkan sebiji bola hitam daripada kotak itu? Okey, yang ni. Ini kemungkinan. Okey, kecil kemungkinan sebab warna hitam ada sikit je. Kecil kemungkinan. Untuk Damia dah bagi semua jawapan nanti Damia. Oh, terima kasih Damia. Banyak Damia bagi tadi. Semua dia bagi atas tu. Okey. Nombor 2. Nyatakan kebolehjadian Alif mengeluarkan sebiji bola putih. Besar Ini? kemungkinan. Okey, sebab putih ada banyak. Okey. Nombor 3. Apakah kebolehjadian Alif mengeluarkan bola berwarna merah? Mustahil. Okey, sebab tak ada warna merah pun kat sini kan. Jadi mustahil lah. Okey. Alif ingin mendapat 2 bola berwarna putih. Nyatakan kebolehjadian peristiwa itu. Besar kemungkinan. Okey, sebab putih tahu ada banyak kan. Jadi besar kemungkinan lah. Boleh lah maksudnya. Okey. Alif mengeluarkan 3 bola daripada kotak. Apakah kebolehjadian Alif mengeluarkan 3 biji bola hitam? Mustahil. Okey. Kita ada 2 je bola hitam. Jadi tak mungkinlah dapat 3 tiba-tiba kan. Jadi mustahil lah. Okey. Jadi kamu dah boleh bezakan lah. Okey, cuba jawab nombor 4. Okey. Pelangi akan terbentuk selepas hujan. Dia boleh bentuk tapi tak semestinya kan. Tapi selalunya ada. Jadi besar kemungkinan. Dia tak semestinya tapi selalunya adalah. Macam tu. Okey. So itu untuk kebolehjadian. Cikgu tak buat semualah. Okey, cikgu nak sambung revision sebab nanti kamu akan ada ujian kan? Ujian untuk daripada tuition mungkin 11 hari bulan. Okey? Okey, jadi kita nak buat revision. Sekejap, cikgu buka soalan revision. Oh, ni bukan, tak boleh. Kejap cikgu buka soalan revision.
Okey. Okey. So ini contoh-contoh soalan lah. Maksudnya soalannya lebih kurang lah. Maksudnya kira itu, kira ini. So kita nak buat revision. Okey. Okey, jap cikgu buka ni sikit. Okey. Soalan kita buat nombor 4. Okey. Tukarkan 0.34 kepada peratusan. Ingat lagi tak macam mana nak buat? Nak tukar kepada peratus, darabkan dengan 100. Betul? Betul tak? Ingat lagi tak? Ingat. Okey, jadi 0.34 darab dengan 100. Okey, jadi berdarab dengan 100. Kalau darab, kita boleh alih titik ke kanan. Kan? Alih titik ke kanan, alih 2 kalilah sebab ada 2 kosong. Alih 2 kali. 1, 2. Jadi 34%. Okey. So, itu kalau untuk tukar kepada peratusan lah. Okey. Cerakinkan. Ini cikgu rasa kamu dah mahir lah kot. Darjah 5 pun kamu dah buat dah ni. Darjah 4 pun dah ada buat. Kalau cerakinkan, mengikut nilai digitnya. Okey, mengikut nilai digit. Okey, mengikut nilai digit maksudnya nombor lah. Kan? Jadi, depan ni adalah, sekejap, cikgu tambah 1 kat depan. Cikgu tambah. Cikgu tukar nombor lah. Cikgu tukar nombor. 2, 4, 3, 4, 6, 0, 8. Okey, jadi kalau kita cerakinkan, 2, 0, 0, 0 tambah 400,000. Cerakinkan mengikut nilai digit, nombor lah. Kalau nilai tempat, kena tulis. Sini 2 juta. 400,000. Kan? Okey. Kemudian 30,000 tambah 4,000 tambah 6,000. 600. Okey, 600 tambah 8. Okey. Kosong, jap. Kosong tu nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Dia tak wajib kosong. Okey, macam ni. Ini nilai digit. Nilai digit. Kan? Kalau nilai tempat, 2 juta. Tambah 400,000. Tambah 30,000. Tambah 4,000. Tambah 600. Okey. Kosong kena tulis kalau nilai tempat. 0, 10 lah. Okey. Tambah 8. Okey dah. Yang ni boleh faham kan? Yang ni kamu dah daripada darjah 5, darjah 4 dah buat dah. Okey. Syafiqah, okey Syafiqah. Boleh faham tak yang ni Syafiqah? Boleh. Okey. Okey, lagi yang ini. Okey, kamu juga belajar cara untuk tukar million. Bukan million lah, juta lah, juta. Sorry, million pula. Juta adalah nombor bulat. Juta, nombor bulat. Kan, kalau belajar tukar ke pecahan kan, betul tak? Pecahan. Okey, jap. Cikgu buka nota lah, senang untuk kamu tengok. Mana? Tukar kepada pecahan dengan perpuluhan. Okey, ini. Okey, ini kamu belajar, kalau kamu masih ingat, kamu belajar perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, dan juga nombor bulat kepada perpuluhan juta. Okey, contoh, cikgu bagi soalan. Ni revision tau untuk exam. Okey, jadi kamu kena tengok betul-betul lah.
Okey. Contoh cikgu bagi 10, tak payahlah 10. Cikgu bagi 250,000. 250,000. Ni nombor bulat. Okey, tukar kepada perpuluhan juta. Jadi bahagi dengan 1 juta lah. 1,000,000,000. Okey, alih titik 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dapat 0.25 juta. Okey. Cuba buat kalau yang ni. Kalau 350,000. Okey, tukar kepada perpuluhan juta. Cuba try tengok. Cuba buat yang ni. Bagi jawapan kat cikgu. Okey, dapat apa yang ni? Kepada perpuluhan juta. Okey, bagus. 0.35 lah. Alih ke kiri 6 kali. Sebab kita bahagi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 0.35 juta. Okey. Kalau perpuluhan ke nombor bulat. Contoh cikgu ada 1.23 juta. Ini perpuluhan. Nak tukar kepada nombor bulat, darab dengan 1 juta. Maksudnya alih titik ke kanan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 0, 0, 0, 0. Jadi 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0. Nombor bulat. Okey, cuba buat yang ni. 1.5. Naklah. Cuba buat 2.5 juta. Tukar kepada nombor bulat. Ni perpuluhan. Okey, apa jawapan dia? Cuba bagi kat cikgu jawapan dia. Okey. Tadi ada Dayan, Syafiqah. Imra bagi jawab. Okey, Imra. Okey, terima kasih. Bagus. Yang ni apa? 2.5 juta tukar kepada nombor bulat. Okey, bagus. 2,500,000. Okey. Betul lah tu. Bagus Syafiqah, Imra. Terima kasih. Okey, itu untuk penukaran lah. Okey, lagi. Okey, kalau pecahan pula. Okey, kau belajar juga. Nombor bulat ke pecahan. Okey, jadi secara amnya. Nombor bulat. Nak ke pecahan. Bahagi 1 juta kan. Pada perpuluhan pun. Bahagi 1 juta juga. Okey. Okey. Jadi kalau daripada pecahan ke nombor bulat, darablah. Perpuluhan ke nombor bulat, darab. Okey. Okay, sekarang kita nak tengok kalau pecahan pula macam mana. Okey, ini kamu kena tahu. Kalau 1 juta, maksudnya 1,000,000,000 1 juta lah. Kalau 1/2 juta, ataupun 1/2 juta, 500,000. Maksudnya separuh. Maksudnya 1 juta bahagi 2 dapat 500,000. Separuh. Kalau 1/4 juta, 250,000. Okey. Kalau cikgu bagi 6. 1/4 juta. Okey, tukar kepada nombor bulat.
Okey. Maksudnya 6. 6 ni maksudnya 6 juta lah. 0,000,000 tambah dengan 1/4 bermaksud 250,000. 250,000. Okey, dah ada orang bagi jawapan. Terima kasih. Bagus. Jadi dia adalah 6,250,000. Okey, bagus Syafiqah Imrah. Okey. Kalau cikgu bagi mana lagi? Okey. Kalau cikgu bagi kalau cikgu bagi 1,5 juta. 1/2 juta. Okey. Ini pecahan. Tukar kepada nombor bulat. Bermaksud 1 juta tambah dengan ini adalah 500,000. Jadi 1,500,000. Okey. Okey, kalau cikgu bagi okey, itu sajalah. Okey, tengok soalan balik. Mana soalan tadi? Ni semua kamu dah belajar sebelum ni kan? Dah belajar. So ini kita just revision je. Okey. Okey, lagi. Okey, yang ni. Zeti mengisikan 27/9 bahagian kek sama banyak ke dalam 4 buah bekas. Berapakah bahagian kek gulung di dalam setiap bekas itu? Okey, jadi dia kata dia isi ada kek. Ini bahagian dia sebanyak ni. Dia bagi kepada 4. Dia isi sama banyak kepada 4 bekas. Sama banyak maksudnya bahagilah. Kan? Jadi kita kena buat 27/9 bahagi 4. Okay, tapi kita kena ingat, kalau kamu belajar, kamu ingat lagi, kamu kena alamak, dia problem lagi sekejap. Cikgu restart OneNote. Okey, dia kena tukar kepada pecahan tidak wajar dulu. Ini pecahan bercampur. Tukar kepada pecahan tidak wajar dahulu, kan? Okey, jadi pecahan tidak wajar, bawah darab, atas tambah. Jadi, 9 darab 2, 18. 18 tambah 7, jadi 25. 25/9 bahagi 4. Okey, kalau kamu ingat sebelum ni, bila bahagi dia akan jadi darab. Jadi 25/9 darab. Terbalikkan, 1/4. Macam tu. Jadi kamu terbuatlah. Atas dapat 25. Bawah dapat 36. Okey, dah. Okey. Okey, boleh kecilkan ke? Tak boleh dah kan? Okey. Lagi. Kita tengok. Okey, perimeter. Sekejap, tengok soalan lain. Okey, yang ni. Purata. Purata ni, okey, jadual menunjukkan bilangan kasut yang dijual. Purata bilangan kasut yang dijual adalah 150 pasang. Purata ni apa? Purata ni min lah. Tadi kita belajarkan min. Purata ni sama maksud dengan min. Okey. Dia kata purata adalah 150.
Berapakah bilangan kasut R yang dijual? Okey, cuba yang ni bagi jawapan ke cikgu sekejap. Cuba buat sekejap. Buat sekejap, 2-3 minit. Okey. Sekejap, nampak soalan tak? Ini macam soalan main tadi Boleh ke? Dah ada yang bagi. Okey. Kalau purata, kita dah ada yang bagi jawapan, kita check. Okey, purata maksudnya untuk satu lah. Untuk satu je. Maksudnya untuk ni ada 3 jenis kasut. Kan? Untuk satu jenis sahaja. So kalau nak untuk 3, darab dengan 3 lah. 155. 150 150. Itu ada typo. 150. Jadi kalau 3, ini untuk 1. Kalau 3, 150 darab 3. 450. Jadi jumlah adalah 450. Okey. Jumlah adalah 450. Jadi kalau nak dapatkan R, 450 tolak 120 tolak 125. Dan kamu dapatlah jawapan dia. Kamu dapat 205. Purata tu untuk satu jenis. Untuk satu. Satu ni ada 150 purata. Jadi kalau nak 3, darab 3. Okey. Jawapan dia 205. Cikgu naik sikit. Ya, dapat tak? Dapat tak Imra? Okey. Okey, seterusnya cikgu pilih soalan. Sekejap, kita buka soalan ni pula. Okey, tengok soalan lagi. Soalan mana lagi? Okey. Ini tak payah. Okey, ini tukarkan 1.03 kepada peratus. Okey, berapa peratus ni? Ni senang, nanti kita buat dah tadi. (1.03) darab je 100. Ada titik ke kanan lah. 2 kali kan darab 100. 1, 2. Jadi 103%. Okey. Tengok yang ni pula. Imra, tolong bacakan soalan boleh tak yang ni? Sampai A. Raja 4 menunjukkan waktu Syafiq mula latihan bola sepak pada waktu petang. Pada suatu petang.
Nyatakan waktu dalam sistem 12 jam Syafiq mula latihan bola sepak. Okey. Yang ni jam. Kamu dah tahu tengok jam kan? Jadi ini masa dia pukul berapa ni? Jarum pendek di antara 4 dengan 5. 4.45. Okey, jarum pendek. Ni 4.45 lah. Okey, jap. Alamak. 4.45 petang. Sini jarum pendek dekat pukul 4 dengan 5. Jadi pukul 4 lah. Dan nombor ini adalah 5, 10, 15, 20. Sini adalah 45. Jadi 4.45 petang. Okey. Yang ini. Okey, yang B. Okay, cuba baca soalan dulu yang B tu. Cuba fahamkan dulu. Okey. Cuba buat terus yang ni. Saya nak tengok. Masa. Dia tanya, dia kata latihan tamat pada pukul, ni bukan 7.05 petang. 7.05 minit. Okey. Kira, hitung dalam jam dan minit. Ini adalah 7.05 PM Oh, kamu dah kira, tak apalah. Kita ambil je 6.05 ni, tak apa ni abaikan. Okey. Hitung dalam jam dan minit tempoh masa latihan itu. Okey, lagi. Okay, kamu boleh kira macam ni. Okay, ini jam, ini minit. Okay, dia kata berakhir tamat pada 6.05. Okay, dia kata tamat pada 6.05. Okay, jadi 6.05 PM tolak dengan 4.45 PM. Ini PM lah. Okay. Okay, tolak dulu yang minit. Okay, boleh ke 5 minit terhadap 45 minit? Tak boleh. Jadi, kena pinjam dengan sebelah. Kan? Kena pinjam dengan sebelah. Sini jadi 5 minit. 5 jam, sorry, jadi 5. 1 jam pergi dekat minit jadi 60. Jadi 60. Maksudnya jadi 65 lah. 60. Okey, 65 tolak berapa 5? 20. 5 tolak 4? 1. Jadi 1 jam 20 minit. Okey, cikgu contoh lain lagi. Okey, contoh lain. Kalau cikgu buat masa berakhir 8 PM. Okey, 8 PM. Masa mula 2.45 PM. Okey. Boleh ke kosong tolak 45? Tak boleh. Jadi kena pinjam. 8 jadi 7. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi 60 kat sini. Tolak 45 dapat 15. 7 tolak 2, 5. Jadi dia punya masa, jarak masa adalah 5 jam 15 minit. Okey. Okey, kamu cuba yang ni pula. Cuba yang ni jawab bagi kat cikgu. Kalau dia masa mula adalah 9 PM. Dan dia mula pada pukul 3.15 PM. Okey, cuba kira jarak masa antara dua ini.
Sama macam yang sebelah. Ha. Dah ada seorang. Okey, dua orang. Okey, ada lagi tak? Damia. Dayan. Dina. Zarif. Oh, ada dua Dayan kat sini. Okey, lagi. Damia. Okey. Cuba sama-sama. Okey, boleh ke 0.15? Tak boleh. Jadi kena pinjam daripada jam lah. Sini jadi 8. Pinjam 1. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi 60 kat sini. Kan? 60/15, 45. Okey. 8 tolak 3, 5. Jadi jawapan dia 5 jam. 45 minit. Okey. Okey, itu untuk masa lah, kiraan jam. Okey, lagi. Okey. Syafiqah tolong bacakan yang D ni. Pelajar 6 menunjukkan jisim sebiji kek yang dibeli oleh Syafiq. Dia memotong kek itu kepada 4 bahagian yang sama saiz. Berapakah jisim dalam G1 bahagian kek itu? Okey. Jadi dia kata dia beli kek. Terima kasih Syafiqah. Dia beli kek. Okey, lepas tu dia potong kepada 4 6 ke 4 tu Dia potong kepada 4 bahagian yang sama saiz. Okey. Jadi untuk tahu satu bahagian, okey, tukar dulu. Dia nak dalam gram. Berapakah jisim dalam gram satu bahagian kek itu? Okey, tukaran kamu kena ingat. Kalau kilogram kepada gram, darab 1000. 1000. Gram kepada kilo bagi 1000. Okey, jadi kalau ini kepada gram dulu. Kamu akan dapat 1, 2, 3. 1200 Okey, gram. bagus. Terima kasih. 1200 gram. Okey, ini total berat kek lah. Dia kata dia bagi kepada 4. Okey, Imran dah bagi jawapan. Terima kasih. Jadi bagi je dengan 4. 4 darab 3, 12. 0, 0. Okey, tak cukup pula. Okey, ni turun. Ini pun 0 juga. Okey. Jadi dia punya berat untuk step 1 adalah 300 gram. Okey. Dia nak dalam gram ya. Dia nak dalam gram. Jadi kalau kamu buat macam ni pun boleh juga. Kalau kamu buat macam ni, kau bahagi dulu kan. Kalau kau bahagi dulu boleh. 1.2 kilo tu kau bahagi 3. Sorry, bagi 4. 0 darab 4, 0. Kan? Darab 3, 12. Dapat 0.3 kilo. Dia nak dalam gram. Tukar kepada gram. Jadi darab dengan 100. 0.3 kilo darab 100. 1, 2, 3. Dapat 300 gram. Sama juga. Okey, yang mana yang kamu senang lah, yang kamu rasa selesa. Nak tukar dulu ke nak bahagi dulu. Sama je. Okey. Okey lagi.
Okey, tengok soalan yang ni pula. Kira raja terdiri daripada beberapa buah segitiga sama sisi yang sama besar. Kira perimeter dalam cm kawasan berlorek. Okey. Sini 6. Kalau sini 6 maksudnya satu ni adalah 3. Kan? Ni 3 lah. Semua 3. Okey. Jadi kalau nak kira perimeter kawasan berlorek, tambah je. 1 atau darab. Ada berapa 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 darab dengan 3 cm. Kamu terus dapat 18 cm. Perimeter kawasan berlorek. Tu je, mudah kan? Okey, Syafiqah ada jawapan. Bagus, terima kasih. Okey, lagi. Tengok yang ni pula. Okey. Bundarkan kepada ratus ribu yang terdekat. Yang ni cikgu semua boleh buat kot yang ni. Okey, so kalau kamu masih ingat. Okey, ini adalah tempat. Sekejap. Nak tulis tak muat. Sekejap, besarkan sikit. Ini adalah tempat sa. Kan? Lepas tu puluh. Lepas tu ratus. Lepas tu ribu. Okey. Ribu. Ini 10,000. Ini 100,000. Syafiqah, tulisan cikgu lambat keluar ke? Lambat. Kenapa dia lambat keluar? Okey. Sambung balik. Cikgu dah restart dah. Okey. Sekejap. Okey. Nampak tak skrin cikgu? Nampak tak skrin? Okey, nampak. Okey, baru nampak. Baru keluar. Okey. Ini pula adalah juta. Okey. Jadi, dia kata bundarkan kepada ratus ribu yang terdekat. Mana ratus ribu? 10, ratus ribu, 2 lah. Kan, jadi 1, 2, 7, 8, 2, 5, 0. Ni nombor dia. Okey. Jadi, kalau kamu masih ingat, kita akan gariskan. Yang mana yang ratus ribu tu, yang ni. Lepas tu, kita bulat orang sebelah. Tengok, adakah dia kaya ataupun tak kaya. Kalau dia kaya, tambah 1. Kaya tu maksudnya nombor 5 hingga 9. Kalau dia tak kaya ataupun dia kurang kaya, 0 hingga 4. Okey, jadi tambah 1. Okey. Sebab dia kaya tambah 1 kan? Jadi jawapan dia 1, 3, 0, 0. 0, 0, 0. Okey, bagus. Dah ada Imra dengan Syafiqah bagi jawapan. Maksudnya 1,300,000. Itu cara baca dia. Okey. Okey, yang ni. 21/2 bahagi 2/3. Okey. Tadi juga kita kena tukar kepada nombor pecahan tak wajar dulu. Ini adalah nombor bercampur. Jadi kalau pecahan tak wajar, bawah kita darab, atas tambah. 2 darab 2, 4. Kan? 2 darab 2, 4. Tambah 1 dapat 5. Jadi 5/2. Bahagi 2/3. Okey. Kalau bahagi, kita akan buat apa? Tukar jadi darab. Kan? Tukar jadi darab. 5/2. Jadi darab. Okey, tapi
Bila tukar darab, kita kena terbalikkan lah. 3 atas, 2 turun bawah. Jadi 3/2. Jadi kamu akan dapat jawapan dia 15/4. Okey, 15/4. Tukar kepada jawapan dalam bentuk pecahan nombor bercampur lah. Kan? 15 bahagi 4. Dapat apa? Okey, 4 darab 3, 12. Bagi 3. Jadi, 3/4. Okey. Imra faham tak yang ni, Imra? Kenapa 3/4? Cuba tengok dulu. Tengok. Dayan, Zarif. Okey, okey, silap tolak. Okey. Saya tak tahu saya Dayan ada ketak ni. Okey, so kita ambil lagi sikit. Lagi. Okey, kita buat yang okey. Padankan peristiwa dengan kebolehjadiannya. Okey, hari Christmas jatuh pada bulan November. Okey, apakah dia punya Mustahil. kebolehjadian? Okey, sebab Christmas tahu dia adalah bulan 12, kan? Jadi mustahil lah. Mana mustahil? Okey, ni mustahil. Okey. Dia adalah 25/12, kan? Okey. Kedua, selepas bulan Januari adalah bulan Februari. Pasti. Mesti. Okey, maksudnya pasti. Okey, sebab kita tahu memang wajib. Kan memang kita dah yakin. Okey. Bagus, tu betul. Okey, lagi. Satu soalan terakhir lah, cikgu bagi soalan terakhir. Okey, jadual menunjukkan kos yang diperlukan untuk memasang jubin sebuah bilik air. Okey, Encik Selva, dia nak pasang jubin di 2 bilik air. Okey, hitung jumlah kos untuk memasang jubin di 2 bilik air. Maksudnya kat sini, kalau awak nak pasang jubin, ni kos yang terlibat lah. Kena kos tile, jubin lah jubin, simen, pasir dengan upah. Kan? Okey, jadi maksudnya jumlah kos untuk satu bilik air, awak kena tambah semua. Okey, cuba tambah dapat apa kalau kos untuk satu bilik air? Dapat 4,500, betul tak? Untuk satu bilik air, tambah semua, awak akan dapat 4,500. Ni untuk satu bilik air. Dia kata dia nak pasang untuk 2 bilik air. Jadi, awak dah tambah jalan kira, kita tunjuk jalan kira ya. Tambah 700, tambah 400, tambah 600, sama dengan 4,500. Okey. Lepas tu, untuk 2 bilik air, 4,500 darab 2. Kamu akan dapat 9,000. Okey. RM lah kos. Okey. Okey, yang ni faham? Syafiqah, Imra. Yang ni base ni macam mudah lah, soalan mudah lah ni. Dayan, Damia, Zarif. Okay. Cikgu rasa sampai sini je kot kita punya kelas. Cikgu nak ambil gambar dulu kehadiran. Boleh semua buka kamera? Buka kamera sekejap ya.